Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Kak Kasma binti Ismail. Terlebih dahulu, Kak nak memperkenalkan diri Kak dulu. Kak nama Kasma binti Ismail ataupun mengikut kad kenalan Kak nama Aruni Tapu. Kak ngajar bahasa Melayu di kelas 2. Ni adalah buku teks yang kita nak ngaji di mod 2, iaitu bahasa Melayu. Dan juga di bawah tu ia tulis tanda kurung. Ia buat tanda kurung ataupun bunglep. Dan juga dalam tanda kurung tu ia tulis Rumi. Jadi Kak ngajar bahasa Melayu tulisan Rumi ataupun ejaan Rumi. Oleh kerana tempat kita ada dua. Bahasa Melayu ada dua, iaitu bahasa Melayu tulisan Jawi ataupun ejaan Jawi dan juga bahasa Melayu tulisan Rumi ataupun ejaan Rumi. Kedua-dua tu adalah bahasa Melayu. Jadi Kak ngajar bahasa Melayu tulisan ataupun ejaan Rumi. Dalam isi kandungan dalam buku kita semua ia ada 7 bab, ada 7 pelajaran. InsyaAllah di penggal yang pertama, penggal yang 1 ni Kak nak ngajar 3 pelajaran, iaitu pelajaran yang pertama kegiatan, pelajaran yang kedua kegiatan keluarga, pelajaran yang ketiga itu hiburan. Dalam satu-satu pelajaran ia ada kegiatan, ada kegiatan mendengar, ada kegiatan membaca, ada kegiatan menulis, ada kegiatan berbicara. Apa berbicara? Berbicara ialah kecek. Dan juga akhirnya ada tata bahasa. InsyaAllah kita boleh ngaji bersama-sama, boleh belajar bersama-sama. Dan sebelum daripada Kak nak ngajar seterusnya lagi, kita mari tahu asal daripada mana Rumi. Apa orang boleh panggil Rumi? Rumi, huruf abjad Rumi pun orang panggil, huruf abjad Latin pun orang panggil. Huruf abjad Rumi iaitu asal daripada Roman. Kalau Arab ia panggil Ar-Rumiyah. Yang bermaksud kerajaan Rom ataupun ia panggil Anacak Roman. Dia panggil Anacak Roman. Oleh kerana Anacak Roman tu dia guna huruf abjad Latin dalam menulis. Ia menulis tu guna huruf abjad Latin. Maka Rumi itu mari daripada Roman. Huruf abjad Rumi semua ia ada 26 huruf. Kak harap kita semua sudah pandai dan juga sudah kenal huruf abjad Rumi. Kerana huruf kita nak belajar huruf abjad Rumi ni adalah tahap pertama dalam hal kita nak baca. Kita nak pandai baca, kita nak pandai nulis, kita kena kenal huruf abjad Rumi dulu. Kalau kita tak kenal huruf abjad Rumi, tentu kita tak pandai baca dan juga tak pandai nak menulis. Kak harap kita semua sudah pandai dan juga sudah kenal huruf abjad Rumi. Seterusnya huruf wakal. Ni huruf wakal pun adalah penting juga. Untuk kita nak pandai baca dan juga pandai menulis. Huruf wakal ataupun huruf saksi. Huruf wakal ada semua 5 huruf dan juga ia ada ne bunyi. Suara tu ne. Huruf 5 je tapi bunyi tu ne. Ada apa tu huruf wakal, iaitu ada A, E, I, O, U. A bunyinya A, I
bunyinya I, O bunyinya U. Tu adalah pak. Kerana A bunyi satu suara iaitu bunyi A, I bunyi satu suara iaitu I, O bunyi satu suara iaitu O, U bunyi satu suara iaitu U. Apa ne mari mana? Ne mari di I. Kerana I tu dia tubik dua. Tubik dua bunyi. Iaitu A bunyi I bunyi I bunyi A. I ni ya tubik dua iaitu I pipit dan juga I taling. I pipit bunyi I taling bunyi A. Contoh, I pipit bunyi I N A M 6. 6. Senang. SE bunyi sebab dia jadi I pipit. SE NANG nang, senang. Kalau I taling enak. I bunyi NAK nak, enak. Apa enak? Enak iaitu sedap. Mereka. I yang pertama bunyi bunyi sebab dia tu adalah I pipit, bunyi mereka. I yang kedua bunyi sebab dia jadi I taling. Jadi mereka. Kereta. I yang pertama bunyi sebab dia jadi I pipit. I yang pertama bunyi sebab dia jadi I pipit. I yang kedua bunyi sebab dia jadi I taling. Bunyinya kereta. Sebab tu kita kena amat-amati kerana kalau kita baca salah maksud dia pun berubah. Tu adalah huruf vokal. Ada semua 5 huruf tapi bunyinya ne. Kerana dia bertubik daripada I tu, I bunyi 2. Seterusnya, huruf diftong. Apa huruf diftong? Huruf diftong ialah gabung 2 huruf vokal. Gabung ni iaitu capur 2 huruf vokal. Maka dengan hasil kita capur 2 huruf vokal tu timbul bunyi yang baru. Tengok contoh. Capur di antara A dengan I. Bunyinya I. Bunyinya I. Yang kedua capur O dengan I. Bunyinya oi. Yang ketiga, capur di antara A dengan U bunyinya au. Dan juga huruf diftong ni dia kena duduk dalam suku kata yang sama, duduk dalam payang tular. Tengok, kita tengok contoh I. A dengan I bunyi I. Kalau dia duduk di konsonan, duduk di huruf konsonan B. B, A, I bunyi by. Kalau dia duduk di huruf konsonan D, bunyinya die. Kalau dia duduk di huruf konsonan K, bunyi kai. Contoh pantai. Pan tu adalah pantai adalah suku kata yang pertama. Payang yang pertama. Tai adalah suku kata yang kedua. Maka AI duduk di suku kata yang kedua. Bunyinya pantai. Lagi. Oi. O dengan I bunyinya oi. Kalau dia duduk di huruf konsonan B bunyinya boy. Kalau dia duduk di huruf konsonan D bunyinya doi. Kalau dia duduk di huruf konsonan K bunyinya koi. Tengok. Contoh amboy. Amboy. Iaitu dia duduk di suku kata yang kedua. B-O-I bunyinya boy. Yang ketiga iaitu A dengan U bunyinya au. Contoh aurat.
AU bunyi au. You duduk di suku kata yang pertama. Duduk di payang yang pertama. Au. RA tirat. Bunyinya aurat. Tengok lagi contoh. Harimau. HA bunyi ha. RIMAU mau. Bunyi harimau sebab U A dengan U duduk di huruf konsonan M, bunyinya mau. Harimau. Ni adalah huruf diftong. Huruf diftong ni kalau saya panggil serak pesum. Nah, serak pesum iaitu dicampur di antara dua huruf vokal, iaitu A dengan I, O dengan I, U dengan A dengan U. Iaitu I, O, au. Itu adalah huruf diftong. Nah, seterusnya gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan gabung iaitu campur. Huruf konsonan ialah mix sejak daripada huruf A hingga ke Z. Kita wear to bake huruf A, E, I, O, U. Kita wear to bake huruf vokal. 5 huruf tu kita wear to bake. Kita becek to bake. Hak tinggal lagi, hak lebih lagi orang panggil huruf konsonan. Iaitu kalau kita kecap mudah-mudah huruf konsonan iaitu yang ada 21 huruf. Kerana kita wear to bake dah huruf vokal. 5 huruf tu kita wear to bake A, E, I, O, U. Nah, hak lebih tu orang panggil huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan iaitu campur di antara dua huruf konsonan. Ada apa atik? Iaitu K campur dengan H. K campur dengan H. Kalau kita banding huruf Jawi, K dengan H iaitu jadi huruf Kh. Yang kedua, N dengan G. Banding dengan huruf Jawi iaitu N dengan G ni jadi huruf Ng. NY. Yang seterusnya NY. NY kalau banding dengan huruf Jawi sama dengan huruf Nya. SY. SY kalau kita banding dengan huruf Jawi iaitu huruf Shin. GH. GH iaitu GH sama dengan huruf Rin ataupun huruf R. Kita tengok sini. KH. Contoh KH iaitu khusus. Baca dia khusus. Khusus. Kerana KH tu bunyi Kh. KHU bunyi ku, SUS bunyi sus, iaitu khusus. Yang seterusnya akhir. Baca dia akhir sebab KH sama dengan Kh, bunyi Kh iaitu baca dia akhir. A seka iaitu huruf vokal A bunyinya A. KHIR akhir. Akhir. Tengok seterusnya NG. NG sama dengan huruf Ng. NG sama dengan huruf Ng. NGI bunyi nge-r-i-ri. Ngeri. Yang seterusnya bangun. Baca dia bangun. Kalau kita baca bangun salah. Sebab B-A bunyi ba. N-G-U. N-G-U bunyi bunyi bangun. Jadi bangun. N-G-U bunyi ngu-n. Ngun. Bangun. Senang. S-E bunyi se. N-A. NG nang, senang. Sebab NG sama dengan huruf Ng kalau kita banding dengan huruf Jawi. NY. NY sama dengan huruf Nya. Kalau banding dengan huruf Jawi itu sama dengan huruf Nya. Nyata. NYA nyati eta. Baca nyata. HANYUT nyut. Hanyut. Baca dia hanyut. Salah kalau kita baca hanyut. Sebab NY sama dengan huruf Nya. Tengok lagi tanya. TA
nya. Baca dia tanya. Salah kalau kita baca tanya. Sebab ny sama dengan huruf nya. Seterusnya sy. Sy sama dengan huruf shin. Sama dengan huruf shin, iaitu syarat. Rat, syarat. Kalau sebab s saja sama dengan huruf sin. Tapi boleh tambah y jadi shin. Sy itu sama dengan huruf shin. Tengok yang kedua, isyarat. I huruf vokal I bunyi i. Rat, isyarat. Tu adalah huruf gabungan huruf konsonan. Yang terakhir iaitu GH. Kalau G seka dia bunyi ga. Ga, G G, Go, gu. Sama dengan huruf ga kalau G seka. Tapi ni dia gabung, dia campur dengan huruf H, bunyinya rin. Sama dengan huruf ra. Contoh dia ghaib. Baca dia ghaib. Habis itu di gabungan huruf konsonan. Seterusnya kita nak masuk belajar di dalam buku teks kita, iaitu kemahiran mendengar, iaitu nak ajar kita supaya kita mendengar. Kita faham, kita dengar dah, kita faham. Tengok Kak nak baca teks pendek dalam buku teks kita ni. Tengok dia kata guru membaca, Kak nak baca teks pendek tersebut, dan juga pelajar tu dengar baik-baik. Itu pengumuman. Pengumuman ni ni tengok hak kita ngaji saat ni. PE bunyi P, NGU iaitu huruf gabungan huruf konsonan. Huruf gabungan konsonan. NGU bunyi ngu, sebab NG tu ya sama dengan huruf nga. NGU bunyi ngu, mu, ma, man. Pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman ialah berita yang diumumkan. Berita yang kita nak royak, berita yang kita nak orang lain tahu. Berita yang kita nak orang ramai tahu. Tu orang panggil pengumuman. Tengok dia kata sekolah akan mengadakan kegiatan bersih-bersih. Sekolah akan mengadakan kegiatan bersih-bersih. Apa kegiatan? Kegiatan ialah aktiviti. Apa aktiviti? Kalau sia dia kata kicakam, iaitu sekolah nak adakan kicakam bersih-bersih. Kegiatan itu akan diadakan pada hari Ahad, iaitu kegiatan nak ada pada hari Ahad. Tanggal. Apa tanggal? Tanggal iaitu tarikh. Ataupun kalau sia dia panggil wanti. Iaitu kegiatan tu nak ada pada tanggal 20 April 2015. Waktu, masa iaitu pukul 8 sampai 12. Peserta. Apa peserta? Peserta iaitu orang yang nak masuk dalam kecakam tu. Orang yang nak masuk dalam kegiatan tu. Peserta. Pukau ruam. Dalam kegiatan bersih-bersih iaitu semua pelajar. Semua pelajar diharap datang. Semua pelajar tu kena mari. Pelajar diharap membawa peralatan seperlunya. Iaitu pelajar yang nak masuk dalam kegiatan bersih-bersih tu kena membawa peralatan. Apa peralatan? Iaitu alat. Kalau sia dia panggil upakon. Peralatan hok nak bawa masuk dalam kegiatan bersih-bersih tu. Contoh apa? Penyapu,
dan sebagainya. Itu adalah peralatan seperlunya dalam nak buat kegiatan bersih-bersih yang diadakan di sekolah. Kak nak baca sekali lagi, Pak kita dengar baik-baik. Pengumuman sekolah akan mengadakan kegiatan bersih-bersih. Kegiatan itu akan diadakan pada hari Ahad, tanggal 20 April 2015. Waktu pukul 8 sampai 12. Peserta semua pelajar. Semua pelajar diharap datang. Pelajar diharap membawa peralatan seperlunya. Dengan Kak baca pengumuman tersebut, Kak harap pelajar semua boleh buat kesimpulan. Boleh faham dengan pengumuman yang Kak baca tadi. Tengok, Kak nak buat kesimpulan dengan pengumuman yang Kak baca tadi, iaitu kesimpulannya satu, iaitu ada kegiatan bersih-bersih di sekolah. Kesimpulan yang kedua, kegiatan itu dilaksanakan pada hari Ahad, iaitu kegiatan tu nak ada hari Ahad. Kesimpulan yang ketiga, tanggalnya iaitu tarikh, iaitu tanggal 20 April 2015. Kesimpulan yang keempat iaitu kegiatan itu dimulai pukul 8 hingga 12. Kesimpulan yang kelima itu kegiatan itu diikuti oleh semua pelajar. Itu adalah kesimpulan dalam pengumuman yang Kak baca tadi. Oleh itu Kak harap kita semua dengar dah pengumuman yang Kak baca, Pak kita boleh buat kesimpulan. Dengan teks pendek yang Kak baca tadi, Kak nak ada kerja untuk Pak kita. Ada latihan nak Pak kita buat. Iaitu Kak minta Pak kita cedek, kalir dan juga buku. Tulis soalan Kak nak tanya Pak kita. Ini adalah latihan berdasarkan teks pendek tentang pengumuman yang Kak baca tadi. Itu ni adalah latihan. Itu jawablah pertanyaan berikut. 1. Kegiatan apa yang dilakukan di sekolah? Yang kedua, bilakah kegiatan itu diadakan? Yang ketiga, pukul berapa kegiatan itu dimulai? Yang keempat, siapa yang mengikuti kegiatan itu? Yang kelima, apa yang harus dibawa oleh pelajar? Ini adalah latihan pengumuman yang Kak baca tadi. Kak harap kita buat dalam kertas dan juga hantar pada Kak masa buka sekolah di bulan depan. Maka hari ini Kak Nila saja. Kian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.